Selamat sejahtera, Doktor. Kami dari kumpulan 2 yang terdiri daripada 5 orang ahli akan membentangkan tentang syarikat Group Grab Senderaan Berhad. Sejahtera, Doktor. Nama saya Nitya Prakash Analagi Ganisen bernombor matrik A174001. Pengenalan. Syarikat Group Grab Senderaan Berhad merupakan syarikat pengeluar keripik ubi dan keripik pisang. Syarikat Group Grab ditubuhkan oleh Cik Faridah. Syarikat ini terletak di Selangor yang bertempat di Bandar Mahkota Banting di atas tapak persendirian. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 2020. Pada permulaan, perniagaan keripik dilakukan secara kecil-kecilan di rumah beliau. Akan tetapi, atas permintaan terhadap keripik ubi dan pisang yang sangat memberangsangkan, beliau telah memperbesarkan syarikatnya dengan kapasiti yang lebih tinggi. Kini, syarikat Group Grab Senderaan Berhad mempunyai kilang pemproses bahan mentah, sebuah kedai yang mempamerkan produknya untuk dijual kepada pelanggan secara terus dan juga membolehkan pelanggan untuk membuat tempahan pada musim perayaan, majlis kerajaan, perkahwinan dan sebagainya. Objektif umum. Belanjawan yang disediakan oleh syarikat ini bertujuan untuk digunakan sebagai alat perancangan syarikat Group Grab Senderaan Berhad, menetapkan matlamat organisasi khususnya dari segi kewangan, boleh digunakan sebagai alat motivasi yang baik ke atas pihak pengurusan dan subordinat, sebagai alat kawalan kerana peranannya dalam syarikat adalah untuk mengawal segala aktiviti, dan akhir sekali memastikan segala sumber-sumber di dalam organisasi dapat diurus dan digunakan dengan cekap dan efisien. Matlamat khusus bagi syarikat Group Grab Senderaan Berhad adalah untuk menjadi sebuah organisasi yang terkenal dan dikenali oleh semua lapisan masyarakat di seluruh Malaysia. Dan kedua pula, pihak pengurusan perlu memastikan bahawa mereka dapat berurusan dan bekerjasama bersama-sama dengan kaki tangan bawahan syarikat dengan baik serta dapat melaksanakan segala perancangan organisasi dengan lancar dan betul. Seterusnya, strategi pelaksanaan syarikat Group Grab Senderaan Berhad. Yang pertama adalah untuk bersikap lebih kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan aktiviti pemasaran produk. Kedua, menambah baik persekitaran kerja untuk tenaga buruh dan kaki tangan syarikat. Dan akhir sekali, untuk meluaskan pasaran produk ini di setiap kawasan bagi memudahkan pengguna untuk mendapat produk ini. Perancangan keuntungan strategi. Syarikat Group Grab Senderaan Berhad akan menawarkan harga menggunakan kaedah penentuan harga psikologi, di mana harga psikologi merupakan penetapan harga yang bertujuan untuk mempengaruhi emosi pembeli. Dan seterusnya akan mengekalkan kualiti produk yang terbaik yang dihasilkan supaya pelanggan akan berpuas hati dan akan terus memberi sokongan. Dan akhir sekali akan membuat promosi jualan pada musim perayaan dan akhir tahun untuk meningkatkan jualan dan menghabiskan stok yang ada. Baiklah, nama saya Amirul Syafiq bin Kadir Maidin, bernombor matrik A174127. Yang belanjawan operasi. Yang pertama adalah belanjawan jualan. Anggaran dan polisi iaitu anggaran jualan bagi dua produk adalah sebanyak keripik pisang 200 bungkus sehari berharga RM95.40 sebungkus. Manakala keripik ubi kentang 350 bungkus sehari berharga RM80 sebungkus. Anggaran cuti bekerja adalah 4 hari dalam masa sebulan. Gambar raja menunjukkan belanjawan jualan bagi sukuan berakhir 31 Disember 2022. Jumlah jualan keripik ubi kentang bagi sukuan berakhir 31 Disember 2022 adalah sebanyak 8,876,000. Manakala jumlah jualan keripik pisang bagi sukuan berakhir 31 Disember 2022 adalah sebanyak 6,048,360. Maka jumlah jualan bagi kedua-dua keripik bagi sukuan berakhir 31 Disember 2022 adalah sebanyak 14,924,000 dan 360. Seterusnya adalah belanjawan pengeluaran. Syarikat memiliki polisi inventory akhir bagi setiap inventorinya dan ianya telah pun ditepati pada 1 Januari. Polisi tersebut adalah seperti berikut. Barang siap, 40% daripada jualan bagi sukuan berikutnya. Gambar raja menunjukkan belanjawan pengeluaran bagi sukuan berakhir 31 Disember 2022. Anggaran unit keluaran keripik ubi kentang berjumlah 111,230. Manakala anggaran unit keluaran keripik pisang adalah sebanyak 63,560. Maka jumlah anggaran unit keluaran bagi kedua-dua keripik adalah sebanyak 174,790. Nama saya Waswita Syaurai, nombor matrik A174445 dan saya akan menyambung pembentangan tentang belanjawan operasi yang keempat iaitu belanjawan buruh langsung. Andaian dan polisi syarikat Group Grab
terhadap belanjawan berlangsung ialah jam berlangsung yang dijangka digunakan dalam pengeluaran seunit barang siap ialah 1 jam. Kadar upah bagi buruh langsung ialah RM6 sejam dan jadual di sebelah menunjukkan belanjawan buruh langsung bagi sukuan berakhir 31 Disember 2022 dengan jumlah upah buruh langsung sebanyak RM1,48,740. Seterusnya, belanjawan bahan mentah. Andaian dan polisi, bahan mentah 20% daripada keperluan untuk pengeluaran dalam sukuan berikutnya. Kos seunit bahan dan penggunaan seunit bahan mentah adalah seperti berikut. Kos seunit bahan bagi ubi kentang adalah RM3.50 sekilogram dan penggunaan seunit ubi kentang dalam mengeluarkan keripik ubi kentang adalah 5 kg dan kos seunit bahan bagi pisang tanduk adalah RM5.50 sekilogram dan penggunaan seunit adalah sebanyak 5 kg. Jadual di sebelah menunjukkan belanjawan bahan mentah bagi sukuan berakhir 31 Disember 2022 di mana jumlah belian bahan mentah adalah sebanyak RM3,698,145. Belanjawan overhead perkilangan. Kos overhead perkilangan diserap berasaskan unit pengeluaran. Komponen kos overhead tetap tahunan dan kadar kos overhead berubah untuk setiap sukuan adalah seperti berikut. Kos tetap bagi penyelenggaraan adalah RM60,000, penyediaan RM32,000, susun nilai RM400,000, cukai harta RM24,000 dan lain-lain overhead RM160,000. Kos berubah bagi bekalan adalah RM3, tenaga elektrik RM1.50, penyelenggaraan RM1.20 dan lain-lain overhead RM4.50. Jadual di sebelah menunjukkan belanjawan overhead perkilangan bagi sukuan berakhir 31 Disember 2022. Jumlah overhead perkilangan berubah adalah sebanyak RM1,957,648. Jumlah overhead perkilangan tetap adalah RM676,000. Pengeluaran tunai untuk overhead perkilangan adalah sebanyak RM2,233,648 dan kadar overhead adalah sebanyak RM15.07. Belanjawan inventory akhir barang siap. Belanjawan inventory akhir barang siap bagi sukuan berakhir pada 31 Disember 2022 menunjukkan kos seunit pengeluaran adalah sebanyak RM66.07 dan kos inventory akhir barang siap adalah RM1,162,832. Belanjawan kos barang dijual. Belanjawan kos barang dijual menunjukkan jumlah kos perkilangan adalah sebanyak RM7,376,813 dan kos barang dijual adalah RM7,347,742.20. Saya Laila Kristina binti Muhammad Saiful Azmi bernombor matrik A174608. Seterusnya kita beralih kepada belanjawan jualan dan pentadbiran. Belanja belanjawan dan pentadbiran yang direkodkan oleh syarikat Krupkrap adalah seperti yang berikut. Gaji sebanyak RM100,000, susut nilai RM80,000 dan juga lain-lain RM40,000. Bagi komisen jualan, kos berubah adalah sebanyak RM3, kos penghantaran RM1.50 dan juga kos lain-lain adalah sebanyak RM90. Jumlah belanja jualan dan pentadbiran yang direkod oleh syarikat Krupkrap Sdn Bhd bagi tahun 31 Disember 2022 adalah sebanyak RM1,161,490. Seterusnya adalah untuk belanjawan tunai. Pertama sekali, jadual penerimaan tunai disediakan. Andaian dan polisi bagi syarikat Krupkrap Sdn Bhd adalah seperti berikut. Semua jualan adalah secara kredit sebanyak 40% hutang dijangka dapat dikutip dalam sukuan jualan, 30% dalam sukuan selepas jualan, 20% dalam sukuan kedua selepas jualan, manakala selebihnya dikutip dalam sukuan ketiga selepas jualan. Jumlah kutipan tunai bagi syarikat Krupkrap Sdn Bhd pada tahun 2022 berjumlah sebanyak RM11,162,668. Seterusnya adalah jadual pembayaran tunai. Untuk belian bahan, 60% daripada nilai belian akan dibeli secara tunai, manakala bakinya akan dibayar pada sukuan berikut selepas pembelian dibuat.
Jumlah pembayaran tunai kepada pembekal bagi tahun 2022 adalah berjumlah sebanyak RM3,326,145. Belanjawan tunai bagi syarikat Group Krab Sendirian Berhad bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2022 adalah seperti yang berikut. Baki awal tunai adalah sebanyak RM500,000. Jumlah penerimaan tunai adalah sebanyak RM11,662,668. Tolak jumlah pembayaran tunai berjumlah RM7,690,23. Dapat lebihan tunai sebanyak RM3,972,645. Baiklah, yang terakhir adalah penyata pendapatan dan juga penyata kedudukan kewangan proforma bagi syarikat Group Krab Sendirian Berhad. Untung kasar syarikat Group Krab Sendirian Berhad merekodkan sebanyak RM7,576,617.80, manakala untung bersih merekodkan RM6,415,127.80. Bagi penyata kedudukan kewangan, jumlah imbangan bagi jumlah aset dan juga jumlah liability dan ekuiti pemilik adalah sebanyak RM20,245,837. Seterusnya, implikasi belanjawan induk terhadap perancangan kewangan syarikat. Belanjawan induk adalah belanjawan yang terdiri daripada belanjawan pendapatan iaitu hasil jualan, belanjawan operasi iaitu belanjawan pengeluaran, belanjawan bahan mentah, penggunaan dan pembelian, belanjawan buruh langsung, belanjawan overhead dan belanjawan perbelanjaan serta belanjawan kewangan dalam belanjawan penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Implikasi kedudukan kewangan syarikat adalah bahawa syarikat mengalami keuntungan yang lumayan pada jualan yang tinggi untuk keripik pisang dan keripik ubi kayu tersebut, di mana ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan di bahagian ekuiti sebanyak RM2,244,002.80. Bagi belanjawan pengeluaran, inventory awal barang siap iaitu sebanyak RM1,113,761.20 akan digunakan bagi pengiraan akhir jumlah keseluruhan belanjawan pengeluaran. Bagi belanjawan bahan mentah pula, kos inventory akhir pada sukuan akhir iaitu sebanyak RM396,000 akan meningkatkan jumlah aset syarikat dan inventory tersebut akan digunakan bagi operasi pengeluaran pada tahun seterusnya. Implikasi kedudukan kewangan syarikat adalah stabil, di mana syarikat mampu untuk membelanjakan setiap item yang disenaraikan secara sistematik dan teratur berdasarkan setiap pengiraan penyata belanjawan dan kewangan, di mana belanjawan kewangan menunjukkan nilai positif, di mana implikasi bagi kedudukan kewangan syarikat mengalami keuntungan yang tinggi daripada hasil kutipan jualan, dan juga ini menunjukkan keupayaan syarikat untuk membiayai liability syarikat. Seterusnya, saya Muhammad Furqan Anwar bin Muhammad Rafidi bernombor metrik A174178 ingin membentangkan bahagian seterusnya iaitu analisis. Yang pertama, analisis jualan dan pengeluaran. Dapat dilihat graf unit jualan keripik ubi kentang lebih tinggi berbanding unit jualan keripik pisang pada sukuan pertama. Ini kerana unit pengeluaran bagi keripik ubi kentang lebih banyak berbanding keripik pisang. Pada sukuan kedua, unit jualan dan unit pengeluaran meningkat bagi kedua-dua produk. Ini disebabkan permintaan meningkat dari pasaran. Pada sukuan ketiga dan keempat, unit jualan dan unit pengeluaran kedua-dua produk adalah sama, iaitu sebanyak 28,000 unit keripik ubi kentang dan 16,000 unit keripik pisang. Seterusnya, analisis pengeluaran dan pembelian bahan mentah. Pada sukuan pertama, unit pengeluaran bagi keripik ubi kentang adalah sebanyak 137,200 unit dan unit belian bahan mentah sebanyak 137,550 unit, manakala bagi unit pengeluaran dan unit belian bahan mentah keripik pisang lebih sedikit berbanding keripik ubi kentang, iaitu sebanyak 78,400 unit pengeluaran dan 78,600 unit belian bahan mentah. Namun, unit pengeluaran dan unit belian bahan mentah bagi kedua-dua produk terus meningkat sehingga sukuan keempat. Seterusnya, bagi analisis pengeluaran dan jam buruh langsung. Berdasarkan graf, dapat dilihat bahawa unit pengeluaran dan jam buruh langsung bagi keripik ubi kentang lebih tinggi berbanding keripik pisang. Pada sukuan pertama, unit pengeluaran bagi keripik ubi kentang adalah 27,440 unit dan jam buruh langsung juga sebanyak 27,440 jam untuk menyiapkan produk keripik ubi kentang. Peningkatan unit
pengeluaran dan jam buruh langsung terus berlaku sehingga sukuan keempat. Ini kerana permintaan yang tinggi di pasaran. Bagi keripik pisang, 15,680 jam buruh langsung dapat menghasilkan 15,680 unit pengeluaran keripik pisang pada sukuan pertama. Unit pengeluaran dan jam buruh langsung keripik pisang juga terus meningkat sehingga ke sukuan keempat, disebabkan peningkatan permintaan pasaran. Seterusnya, analisis yang terakhir iaitu analisis penerimaan dan pembayaran tunai. Berdasarkan rajah, penerimaan tunai syarikat bagi setiap sukuan melonjak naik. Ini menunjukkan bahawa syarikat berjaya mendapat kutipan jualan yang tinggi dan ramai pelanggan membeli kedua-dua produk tersebut. Di samping itu, dapat dilihat pada sukuan pertama hingga keempat, penerimaan tunai syarikat lebih tinggi berbanding pembayaran tunai syarikat. Hal ini menunjukkan syarikat bijak dalam mempromosikan produk dan mengawal kos produk.